Okey, hari ni kita sambung perbincangan untuk soalan modul lulus bab 4 form 5. Okey, so kita baca soalan. Darjah 1 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesamaan X ke atas latex. So, kena cari dulu, first of all, kena cari dia punya tujuan. So, ini adalah tujuan. So, dalam tujuan, kena keluarkan MV dan RV dia, manipulated variable, responding variable. Okey. So, kalau sekiranya tak jumpa dalam tujuan, so kita cari dalam gambar rajah. So, kita tengok dalam gambar rajah ni. Okay. So, awak tengok benda yang berbeza dalam ketiga-tiga bika. So, yang berbeza adalah, cuba tengok Okey, bahan yang dititiskan. So, bahan X dengan bahan Y. So, bika A tak ada bahan yang dititiskan. Dalam bika B, bahan X. Dalam bika Y, dalam bika C, bahan Y. So, yang berbeza adalah bahan. Okey. So, kesan ke atas ni adalah MV. Okey. So, RV-nya adalah kesan daripada manipulasi. So, apa jadi? Kita nak tengok pada penggumpalan latex tu. Okey, so ingat latex ni adalah susu getah. Okey. So, bila dah keluarkan, so katalah sekarang ni awak belum dapat lagi dia punya RV, so kita tengok pada pemerhatian. Okey, so kita tengok pada pemerhatian. Okey, pemerhatian bahan A menggumpas selepas 1 hari. Okey, B menggumpas selepas titisan X tu diletakkan. Okey, pada bika C tak ada latex yang bergumpal apabila bahan Y ni dititiskan. So sekarang ni awak dah tahu RV-nya adalah, so ingat MV pada belah kiri, RV-nya adalah pada belah kanan. So RV-nya adalah penggumpalan. Okey, penggumpalan latex. Alright. So kalau dia tanya soalan A ni bahan X dan bahan Y, so asid dengan alkali lah. So apa yang menggumpalkan latex? Okey, yang menggumpalkan latex adalah asid. Okey, yang tidak menggumpalkan latex adalah alkali. So yang ni kena ingat. Okey, so inference sebab. Okey. So ingat soalan sekarang dah tak ada soalan pemerhatian, dia terus pada inference. So awak kena buat pemerhatian dulu. So macam mana cara nak jawab inference? So nyatakan dia punya pemerhatian. Ambil salah satu. Okey, pemerhatian kerana. Okey, kerana apa? Okey, sebab. So kerana pemerhatian, inference kita nak tengok sebab kan. So sebab ini adalah MV. Okey. So ni adalah RV, pemerhatian ataupun RV kerana MV. So, kita ambil lah salah satu. Okey, so pemerhatiannya, okey, katalah awak ambil bika B. Okey. So latex bergumpal dalam bika B, latex bergumpal kerana kerana bahan X adalah adalah asid. Macam tu je lah. Ataupun jawapan lain, okey, bika B, latex dalam bika B bergumpal kerana asid boleh menggumpalkan latex. So nanti saya akan bagi jawapan ni lah. Okey, so boleh buat ni jawapannya macam ni lah lebih kurang. So bahan okey, bika B, latex bergumpal. Okey, so latex bergumpal ni adalah pemerhatian kerana bahan X adalah asid. Okey, dah tu saja. Okey, lagi. Nyatakan salah pemakluman lebah yang dimalarkan dalam eksperimen ini. So kalau awak tengok dalam dalam ketiga-tiga bekas, so yang ni adalah sama. So apa yang sama? Ni adalah constant variable atau pemboleh ubah dimalarkan. Okey, apa yang sama adalah isi padu. Okey, isi padu latex. Okey, kalau awak tengok isi padu dia sama. Okey, sama tinggi. So pemboleh ubah dimalarkan adalah isi padu latex. Okey, definisi secara operasi DSO. Ingat macam mana nak jawab. Garis lepas perkataan bagi. So alkali So alkali ialah
Okey, bahan ataupun proses ataupun daya ataupun mikroorganisma. So, kita nak pilih apa? Okey, kita pilih bahan. Bahan yang menyebabkan apa? Tengok pada pemerhatian ataupun RV. So, pemerhatiannya adalah dia kata alkali kan. So, alkali adalah C. So, ni tidak berkumpal. So, yang menyebabkan lateks tidak bergumpal. Okey. So, untuk soalan nombor 1. So, soalan seterusnya, soalan yang kedua adalah, okey, kita tengok. Tujuan dia untuk mengkaji tindak balas yeast ke atas glukosa. Okey. So, yang datang dulu adalah manipulasi. So, yang datang dulu adalah tindakan yeast ni lah. So, ni adalah MV lah. Okey. So, kalau katalah awak tak dapat nak keluarkan MV, RV dalam tujuan, kita boleh tengok pada gambar rajah. So, kita tengok dalam gambar rajah yang berbeza. Okey. So, MV adalah yang berbeza. So, yang berbeza, tengok mana yang berbeza. Okey, yang ni sama. Isi padu ni sama. Okey, isi padu larutan glukosa ni sama. So, yang ni boleh jadi CV. Okey. So, yang ni tak sama ya. Yeast. Yang ni ada yeast. Yang ni tak ada yeast. Okey, yang ni ada lime water ada. Okey, yang ni pun ada air kapur. So, yang berbeza adalah kehadiran yeast. Okey, kehadiran yeast. Ada yeast, tak ada yeast. Okey. Rajah 1 tak ada yeast, rajah 2 ada yeast. Okey. So, RV-nya adalah kesan daripada MV. So, kesan daripada MV bila tak masukkan yeast dalam larutan glukosa. So, apa jadi pada air kapur? Okey. Lagi tak ada perubahan pada air kapur sebab tak ada keputusan kat sini. Okey, so kalau kita masukkan yeast, apa jadi pada air kapur? Okey, kita masukkan yeast, apa jadi pada air kapur? So, air kapur akan jadi keruh. So, bila air kapur keruh menunjukkan ada kehadiran gas karbon dioksida. So, ini adalah RV, kesan dia. So, RV adalah kekeruhan air kapur. Okey. So, nyatakan satu inference sebab ambil salah satu. Awak nak ambil yang mana yang paling obvious? Nak ambil rajah 1.1 ataupun 1.2? Okay, so, kita ambil 1.2 sebab kita ada perubahan yang obvious. Okey. So, kita punya pemerhatian dulu. Rajah 1.1. Air kapur keruh kerana yeast tindak balas yeast. Okey, kerana tindak balas larutan glukosa dan yeast menghasilkan gas karbon dioksida. Okey. So, proses yang berlaku adalah proses penabaian. Right? So, pembuluh ubah dimalarkan adalah isi padu. Ya, CV dimalarkan sama. Okey. So, yang dimalarkan adalah isi padu larutan glukosa. So, tengok sini isi padu sama 10 cm padu. Okey, pembuluh ubah dimanipulasi, yang berbeza adalah kehadiran yeast. Okey. Kehadiran yeast. Okey, seterusnya persamaan perkataan bagi tindak balas. Okey, so kita tengok glukosa dan yeast. Okey, glukosa dan yeast akan menghasilkan apa? Okey, akan menghasilkan etanol. Okey, dalam ni akan hasilkan etanol dan gas karbon dioksida. Okey, so ada dua hasil selepas tindak balas glukosa dan yeast. So, kita akan hasilkan etanol dan gas karbon
dioksida. So yang ni kena eja penuh sebab persamaan perkataan. Okey. Soalan nombor 3. Okey, menunjukkan satu eksperimen yang dijalankan dalam amal sains. So dia tak bagi tujuan. So tak ada tujuan, tak apa, tak ada masalah. So kita refer pada gambar rajah. Alright. So kita ada 5 ml larutan etanol, 5 ml ataupun sentimeter padu asid etanoik. Okey, asid sulfurik pekat. Lepas tu ada kukusan air. Okey, panaskan macam yang saya cerita. Kenapa ada kukusan air? Sebab etanol, alkohol dan alkohol ni dia cepat meruap. So kita kena buat eksperimen ni dalam bentuk kukusan air. So kita tak boleh direct heat sebab nanti alkohol tu dia akan terbebas. So bila dia terbebas, asid etanoik tadi ni tak boleh bertindak balas dengan alkohol. Okey, namakan proses yang berlaku. So proses yang berlaku adalah proses pengesteran. Okey, proses pengesteran. Okey, nyatakan fungsi asid sulfurik pekat untuk apa? Asid sulfurik pekat adalah sebagai mangkin. Okey, sebagai mangkin untuk mempercepatkan tindak balas. So kalau tak ada asid sulfurik pekat, tindak balas antara etanol dengan asid etanoik ni dia akan jadi lambat. So bila jadi lambat, etanol ni dia sempat meruap ke atas. So tak adalah etanol dalam ni. So tak adalah penghasilan ester. Okey. So campuran dan tambah uji dipanaskan dan kukus air. Kenapa? Sebab yang saya cerita tadilah. Sebab etanol. Okey, etanol adalah cecair yang mudah meruap dan terbakar. Okey, ciri bahan yang terhasil adalah berbau wangi. Namakan bahan ini. So bahan ini adalah ester. So ingat ester, dia wangi. Okey, kegunaan bahan ni dalam industri makanan adalah sebagai perisa makanan. Okey, kita hasilkan perisa pisang, perisa apple dan sebagainya lah. Alright. Okey, untuk soalan bahagian C, saya akan share dia punya jawapan. Okey, dalam video seterusnya.